Saya tiga je. Ini bukan kita yuk, kita ada. Ya. Macam bukan nama ya. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Allahumma barik alaina hikmataka wa ansur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi zidna ilman warzuqna rahmatan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berapa orang tak datang hari ni? Hafiz kan? Dua orang kan? Yang tak ada 3. Total 5 orang. Oh dah ada 3 orang. So 3 orang lah total kan? Mana biasa? Okay. Dah boleh start? Macam mana jawab biasa? Susah. Kertas objektif saya dah tanda. Ada yang dapat 30 ke atas. Perempuan. Paling dah. Rasanya ada yang 12. 12 atau 18 gitu. Tapi majoriti dalam 20 lebih lah. Okay. So lagi tahu saya. Apa tu globalisasi? Global. Konsep je. Mana buku? Buku keluar buku. Tak tahu. Yang lagi keluar buku, yang mak buku keluar buku. Semua. Kertas bawa tak? Kertas bawa. Kertas bawa. Kertas kosong. Catat kertas kosong. Keluar kertas kosong. Yang berapa? Cek. Yang perempuan, apa globalisasi? Proses interaksi dan integrasi antara manusia, firma dan kerajaan berbagai negara. Ikut buku. So, global tu maksudnya globalisasi proses interaksi dan integrasi tu komunikasi lah. Integrasi antara firma, manusia. Kita ahli ekonomi lah. Ahli ekonomi siapa? Individu, firma, kerajaan. Dengan berbagai negara. Okey, apa tu? Ciri-ciri globalisasi. Ada 4 kan ciri-ciri globalisasi?
Apa? Pasaran baru. Pasaran baru. Lagi satu. Lagi. Apa? Peserta baru. Komunikasi baru. Lagi. Yang lelaki. Lagi satu. Apa? Saya memang tak tahu lah. Tidak tahu. Soal aturan baru. Okey. Pasaran baru. Pasaran baru siapa? Peserta apa ni? Pelanggan daripada negara luar lah. Itu peserta pasaran baru. Peserta baru syarikat daripada luar. Negara daripada luar. Teknologi ataupun komunikasi baru. Perkembangan teknologi lah komunikasi. Sebab adanya perkembangan komunikasi, senang tak nak lakukan perniagaan? Senanglah. Yang keempat, peraturan baru. Maksudnya adanya peraturan. Macam waktu COVID tak boleh nak keluarkan. Nak orang luar nak masuk dalam pun tak boleh. Orang kita nak keluar pun tak boleh. Lepas COVID dah boleh semula. Itu maksudnya contoh peraturan baru. So yang ni, ini apa? Tesla kan? So kalau kereta Tesla ataupun Honda, Toyota, dia syarikat multinational, betul tak? Sebab dia buka dekat pelbagai negara. Kenapa dia buka dekat negara-negara lain? Bagi tahu, rasa-rasa kenapa dia buka dekat negara lain? Apa? Nak kembangkan perniagaan. Kenapa syarikat Tesla dia buka dekat negara lain? Nak ubah negara? Untuk? Pasaran baru. Okay, apa ini? Kenapa dia buka? Oh, okay. So, kawan cakap Tesla dia ataupun Honda dia buka dekat negara lain sebab dia nak bagi nama dia makin terkenal. Betul tak? Betul lah. Itu antara salah satu faktor. Jenama penting tak dalam perniagaan? Sangat penting. So, hari ni kita belajar. Saya nak korang tahu kenapa faktor-faktor ataupun sebab-sebab syarikat besar, syarikat luar negara, syarikat multinational ni dia pergi buka dekat negara luar. Ada sebab-sebab dia. So, kita belajar hari ni. Okay, so pusat dia apa? So sebelum tu masuk syarikat multinational apa? Dah belajar kan masuk syarikat multinational? Masuk syarikat multinational? Saya tak tahu. Oh. Okey, senang. Kalau bahasa awak, bahasa sendiri, bahasa kita? Dia banyak, dia beroperasi kat banyak negara kan? Itulah bahasa kita. Apa ciri syarikat multinational? Ada 3. Pertama, dia ada banyak cawangan dekat pelbagai negara. Yang kedua, dia ada kecanggihan teknologi, pemindahan kecanggihan teknologi. Yang keempat, yang ketiga, Dikawal dari HQ kan? dikawal oleh HQ. Apa? HQ? Ibu dia. Ibu pusat dia lah. So, kenapa syarikat multinational dia buka dekat luar negara? Ada 5 sebab. So, sebab yang pertama, nak luaskan pasaran. Itu memang confirm lah sebab awak tahu. Kenapa? Kalau fikir-fikir logik, fikir awak, kenapa awak nak jual luar negara? Nak dapat keuntungan lagi? Nak luaskan pasaran. So, firma dia ingin bagi tumpuan semua.
Firma dia nak luaskan pasaran dia dekat luar negara sebab dia nak dapat keuntungan. So ikutlah misi ataupun visi syarikat tersebut. Tapi semua memang kita tahu syarikat mesti nak untung. Tapi ada masa yang sama dia nak monopoli. Yes, monopoli pasaran. Tapi senang cerita dia nak untung. Sebab tu dia nak luaskan pasaran dia. Sebab contoh, kalau syarikat dekat Malaysia, dia jual dekat produk kat Malaysia, dia punya pelanggan dia hanya dalam Malaysia je lah. So kalau dia jual dekat luar negara, so ramai tak pelanggan dia yang beli? Ramai. So untung makin besar lah. Contoh syarikat Proton dia memasuki pasaran Singapura, Thailand. So untuk dapatkan keuntungan. Bagi saya satu contoh. Contoh syarikat yang dia buka pasaran. Dia nak luaskan pasaran dia. Banyak. Apa? Dari luar ke dari Malaysia. Tak kisah. Yang tahu. Apa? McD. Okey. Starbucks. Maggi. Okey, Maggi. Contoh dia buka kat mana? Maggi Malaysia? Thailand. Siapa tahu Maggi asal dari mana? Maggi dari mana? Asal Maggi dari mana? Endon. New Zealand. Tapi yang popular kat Malaysia kan? Lagi contoh satu. Apa? Bornia jual? Beg Bonia. Dia banyak kan? Ada dekat supermarket. Bornia. Apa sih tak tahu sangat? Contoh. Kita suruh. Bornia. Beg tu Oh, ini Bornia. Okey. Contoh, lain lagi. Dua negara punya. Tak kisah. Tesla dah tahu. Apa? Oh, dah tahu. Yang saya pun tak pernah dengar. Apa? Macam mana itu? C-O-A-C. Oh ni. Dia jual apa? Oh nanti. Saya benar kos. Ini beg ni sampai besar tak? Dia okey, dia punya pasaran kat mana lagi? Dia daripada mana? Asal? UK. Dia jual lagi kat negara mana? Yang tahu. Tapi popular tak, banyak tak? Tak ada online ni confirm satu dunia. Okey. So ajak lagi sabar. Kita apa lagi? Ada lagi. Okey. So sebab yang kedua, faktor yang kedua adalah untuk perlindungan perdagangan. So aktiviti ekspor ataupun import dia disekat dengan pelbagai sekatan perdagangan seperti apa? Cukai, tarif, lagi kota, dia ada hak-hak dia. Ada daripada kerajaan. So nak atasi sekatan perdagangan, ada cara dia. Contoh, okay. So nak atasi sekatan perdagangan ni, biasanya syarikat multinasional dia akan buka dalam negara. Contoh macam kat sini dia cakap apa? Syarikat Kia merupakan syarikat automobil daripada Korea Selatan. So dia kerajaan kita kenakan cukai, ada kota lagi. Setiap tahun boleh masuk berapa bilangan kereta. Harga kereta mahal tak? Mahal. Sebab kena cukai lagi, ada kota lagi, kos pengangkutan lagi. So banyak. So kereta tu dijual dengan harga mahal lagi.
Tapi syarikat Kia dia nak kurangkan kos, nak kurangkan sekatan perdagangan, tak nak kena sekatan perdagangan ni. So dia buka dalam Malaysia. So dia bekerjasama dengan syarikat Nazar. Bila dia kerjasama dengan syarikat Nazar, dia buka, maksudnya adalah janjian ke apa. So kos dia dah makin berkurang sebab kos pengangkutan tak ada dah. Lepas tu import ada tak? Cukai import. Cukai import pun dah tak ada. Sebab kita buat kereta tu dalam negara dalam Malaysia, tak ada dah. Kalau ada pun tak tinggi macam kalau import betul daripada luar. Tak mahal. Ya ada, mungkin ada kadar-kadar yang lagi rendah sikit lah. So beban tu dah makin berkurang. Lagi satu, tak boleh je. Apa? Nanti kita skip. Syarikat apa lagi yang buka kat Malaysia? Okey, contoh. McDonald, dia kan dari luar negara kan? Kalau dia tak buka dekat Malaysia, macam mana dia nak bagi rakyat Malaysia makan? Takkan nak import pula kan? Benda tu dah makin rosak dah. So dia buka dekat Malaysia. Benda tu memang confirm semua orang boleh makan. Sebab dapat terus kan? Bila pergi kedai, dapat terus barang tu. Yang ketiga, sebab kos pengangkutan. Kebiasaannya kos pengangkutan meliputi 10% daripada kos pengeluaran. Makin tinggi, makin jauh syarikat tu daripada negara yang dia nak jual, makin mahal lah kos pengangkutan dia tu. So bila makin mahal kos pengangkutan, barang pengeluaran dia pun makin kurang lah. Sebab dia dah guna duit tu untuk tanggung kos je. So nak jual banyak tak boleh dah. So untuk kurangkan kos tu, kos pengangkutan dia baik dia buka dekat negara tu. So bila dia buka kat negara tu, kat Malaysia dia buka. Satu, tak perlu pening-pening dah. Kos pengangkutan dah jadi makin murah. Barang mungkin senang nak dapat. Dah ada pekerja daripada sini. So kos tu makin lagi kurang. So dia yang ada duit lebihan tu, dia mungkin boleh buat macam-macam. Contoh nak buat, ambil sedikit duit tu, kita tingkatkan, maksudnya daripada segi keselamatan produk tu. Mungkin daripada segi kos pengangkutan tu, dulu tak ada insurans kan, sekarang kita beli insurans. So kalau hilang barang, tak adalah kita rugi, ada cover lagi. So kita guna duit tu untuk benda lain. Sama ada untuk pengeluaran ke, untuk kos nak keselamatan kualiti barang mak kita jamin ke, ikut-ikut. So kalau makin jauh makin mahal. So harga nak cover balik, nak dapat untung kan, nak dapat untung yang sama, kita kena naikkan harga. So bila naikkan harga barang, nak beli tak masyarakat? Masyarakat takkan beli, dia tak nak beli. Ada pun sikit je, dia tak nak beli. Persaingan akan berkurang. Persaingan pun tak ada. Bagi contoh pengangkutan, kos pengangkutan. Tadi kereta Kia tadi. Kereta Kia dia buka kat negara kita. Kereta Motor nak buat ingat ni. Motor. Sebab nak kurang 8%. Sama lah. sekejap. Apa? Kapal layar? Kalau kapal terbang ada. Kapal Kapal yang bawa barang macam kat Northpoint. macam dia kan? Macam dekat Northpoint. Ada kan kapal yang bawa kontainer. Memang ada. Dalam kereta dia naik kapal terbang. Dia ikut, dia ada yang naik kapal layar, ada naik yang, tapi biasanya kapal layar lah. Kereta mahal mungkin lah. Kereta-kereta import, Kereta import import. Ferrari. So biasanya kereta-kereta mewah lah kan yang akan guna
Dia akan guna pengangkutan lah. Kalau tengok, ada tak syarikat Honda ada buka kan dekat Malaysia? Toyota ada buka. Lepas tu, rakyat Malaysia ramai tak guna Toyota ataupun Honda? Ramai. So, maksudnya kereta tu kira macam masih lagi mampu milik oleh rakyat Malaysia. Tapi kita cakap kalau kereta Ferrari, syarikat Ferrari apa? Syarikat dia? So, ada tak buka kat Malaysia? Tak ada. Yang buat kilang dia tu, tak ada kan? So, biasanya kereta tu di-import. Kenapa tak nak buka kat Malaysia? Sebab permintaan kat Malaysia tak ada kurang. Sebab masyarakat kita tak ada tinggi gaji macam tak mampu nak beli kereta tu lagi. Tapi kalau kat Dubai banyak tau kaya kan. So banyak guna. Tapi saya tak tahu tau kat sana sama ada memang dah ada buka kilang ke, ataupun kalau tak buka kilang susah juga nak buka kilang. Kena consider sama ada kat situ cukup tak bahan nak buat kereta tu. Sebab kita tahu Dubai ni negara dia asal daripada macam padang pasir, macam tanah yang kosong dibangunkan. So kat situ nak cakap minyak ada minyak ada Dubai, tapi kereta ada guna minyak ke? Nak buat kereta tu buat kilang kan, penggunaan kereta dah siap guna minyak kan. Kereta sebelum nak guna tu biasanya kat Dubai susah selah nak cari bahan untuk buat kereta. So saya rasa kat Dubai tak ada, tapi saya tahu kat sana banyak guna kereta mewah kan. Sebab sana gaji-gaji besar-besar. Okey. Lepas tu dia cakap penentuan harga minyak ditentukan oleh mekanisme penebatan harga minyak. Okey, kadar pertukaran ringgit Malaysia adalah. Okey. Siapa pernah dengar BRICS? Pernah? BRICS. Dia bukan matematik ni. Dia pengantar. Kita dah buat research. Cuba share. Apa ya? Apa yang awak tahu pasal BRICS? Share. Tak nak lah pakai mic. Okey, tak payah pakai mic. Share kat kelas. Ni kan? Siapa tahu ni? Tahu? Ada tahu? BRICS. Kita dah belajar kan G7 apa? G7. G7 apa? Negara? Kaya. So asal dia G8, GS. Tapi Rusia keluar daripada G ni lah, keluar, kena dibuang sebab masalah Ukraine dia. So dia buang lah. So tinggal G7. So G7 ni apa? Merujuk kepada negara-negara yang kaya. Maksudnya negara maju lah, negara kaya. Antaranya apa? Yang G7. No. Siapa ahli dia? Siapa ahli G7? United Kingdom, Kanada, saya tak ingat. Argentina, no. Yes. Okay, kita search saja. Okay. Jepun dia. Razia tak? Ahli. So Kanada, Perancis, Itali, Jepun, Jerman, United Kingdom,
Oh, so tu Kanada, Perancis, Jerman, Itali, Jepun, United Kingdom, Amerika Syarikat. So tu merupakan ahli G7. So ni kalau tengok peta, yang ni, yang biru tu adalah ahli G7. Sekarang G7 kan, negara-negara yang kaya. Yang baru ni keluar pasal isu BRICS. Cerita dah. Kita orang buat borak gitu boleh lah. Okay. Kita habiskan nanti kita cerita pasal BRICS. So, yang ke berapa ni? Yang ke? Satu, dua, tiga, so empat bahan mentah atau hasil bumi yang unik. So syarikat multinational dia nak buka sebuah kilang dia dekat sebuah negara tu sebab kat negara sama ada dekat negara dia tu kekurangan bahan mentah ataupun kat negara yang nak dibuka tu dia ada bahan mentah dia adalah keperluan yang dia digunakan untuk buat barang yang dia nak keluarkan. So, macam saya bagi contoh, McD kalau dia tak buka kat Malaysia, dia nak import burger tu dan tak sampai kat kita, tak dan kan, dan basi dulu, tak boleh nak makan dah, tak dah rosak dah benda tu. So kita tahu bahan dia tak tahan lama, sayur-sayur, roti tak tahan lama. So nak bagi orang lain, nak luaskan lagi pasaran kita, so dia buka dekat Malaysia, dia buat kilang apa. So kat Malaysia sebab kenapa dia buka? Sebab dia tahu Malaysia ada sayur-sayur, ada bahan untuk buat tu ada dekat Malaysia, so tak ada masalah. So better buka dekat Malaysia, so pelanggan pun boleh makan lah. So untung pun makin besar. Lagi kenapa Tesla dia asal daripada US, Amerika. Lepas tu dia nak luaskan pasaran dia. Kalau import pengangkutan jauh mahal kan, import daripada Malaysia daripada US ke Malaysia jauh tak? Jauh. Kena seberang. Dalam peta kena seberang, jauh menjauh. So, kos pengangkutan makin mahal. Nak kurangkan, baik dibuka dekat Malaysia ataupun dekat bahagian Asia ni. Ada satu kilang yang akan buka. So, bila dibuka, makin kereta tu dijual dengan harga murah lah. Tapi ada salah satu sebab lagi kenapa dia nak buka dekat bahagian Asia. Tak silap saya cerita tak yang kat Indonesia tu kan, dia ada bahan yang diperlukan bateri Tesla tu. So kuranglah kos, dia nak dapat bahan tu ada senang. So kita beli dari situ je. Tapi tak tahulah kenapa ada isu tak buka dekat Malaysia, tak silap saya. Mungkin dalam perancangan ataupun dah buka. Okey. Lagi apa lagi? Contoh lagi yang kenapa syarikat-syarikat yang dia buka kat Malaysia sebab faktor bahan tu, bahan mentah. Dia buka kat Malaysia ataupun dia buka kat negara lain sebab faktor tu. Contoh. Biji timah. Negara apa yang kaya biji timah? Malaysia kaya biji timah. India. Oh, so sebab tu kalau tengok Malaysia kaya biji timah, banyak tak industri mereka buka kat Malaysia? Banyak, tapi tak ada. Memang banyak kan, tapi yang mahal-mahal tak adalah. Yang Malaysia ada kan, Honda, Toyota lagi yang buka kat Malaysia. Kia ada kat kilang kat Malaysia lagi. Dua. Ford.
Ada kilang. Yang macam bintang yang ada. Okay. Satu lah contoh dia. Okey. Tahu tak teh boh? Teh boh kan? Saya tak tahu siapa penggemar teh. Ada tak penggemar teh? Penggemar teh, air teh. Air teh. Gemar tak? Ada tak gemar? Lelaki suka tak air teh? Air teh, suka tak air teh? Teh. Teh tarik minum. Teh kosong? Oh, minum. Saya tak minat sangat. Saya biasa je. Tapi tak adalah tolak. Kita ada syarikat, syarikat ni nama dia Plantation, Boh Plantation tak saya. Boh, syarikat Boh. Mana nama aku? Syarikat Boh lah, senang cerita. Syarikat Boh dia kat Malaysia, dia buka dekat mana? Dekat Cameron kan? So, dia jual apa? Dekat pasaran, apa yang dia jual? Teh hujang, okey contoh. So, yang ni kan antara produk syarikat Boh yang dia jual kan? Macam-macam jenis. Ada tu dah masuk cappuccino, bukan cappuccino, mana? Yang hijau tu apa? Bukan. Apa teh hijau tu? Green tea. Saya tak minat tu, ada yang minat. Ada tu je lah. So, syarikat ni dia dah ada program macam-macam kan? Tapi tanah dekat Malaysia besar tak? Tak besar. Contoh dia tak besar. Syarikat ni kalau dia nak jual sampai ke seluruh dunia, mungkin dah ada lah berapa negara dia dah jual kan dekat pasaran macam England ke Singapura dah ada, dia dah masuk pasaran tu. Tapi dia nak jual satu dunia, dia kenalah buka ladang kan besar. Contoh kalau dekat Malaysia dah terhad, nak buka dekat mana? Hendon. Jakarta. Saya carilah negara-negara mana. Tapi antara yang boleh negara yang dia buka dekat China. Sebab China negara dia besar dan China merupakan negara terbesar yang keluar teh. So maksudnya tanah dekat sana sesuai untuk pokok teh. So dibuka lah. Kalau dia nak considerkan tanah tu, itu contoh untuk okey. Faktor yang kelima, kenapa firma buka dekat negara luar? Syarikat multinasional dibuka dekat negara luar sebab tenaga buruh dengan pelbagai kemahiran. Tak kisah, okey. So syarikat multinasional ni dia buka dekat luar sebab dia nak jimatkan kos pengeluaran. Kos pengeluaran termasuk tak tenaga buruh? Termasuk kan? Contoh negara Thailand, Vietnam, China dan Indonesia, dia sediakan tenaga buruh yang murah sebab kemahiran dia rendah. Kemahiran dia tinggi tapi bayar murah kan? Ya kan? Oh, kemahiran dia tinggi? Dia ada kemahiran tapi Ada. Biasanya kemahiran rendah ni tersertai Bangladesh, India ada. Dia bukan semua. Dia tak semua. Kita cakap secara umum dia, majoriti dia. Negara tu apa? Biasanya kalau cakap rakyat tu berpendidikan tinggi, biasanya negara tu maju. Contoh macam Jepun, so nampak. Sebab kat sana industri dia nampak lebih kepada anime, programming, syarikat-syarikat. So nak buat benda tu senang tak? Susah. Awak perlukan kemahiran. Maksudnya sijil awak perlu belajar sampai degree. Belajar dulu macam mana buat programming, apa. Nanti baru boleh apply. Ada yang kerja tak perlu tu sampai degree. Cukup macam kalau kerja kilang kita boleh je. Tak ada SPM pun buat part time pun boleh. Ada benda yang boleh. So kalau dekat negara mana yang banyak
dia punya masyarakat yang berkemahiran rendah. Malaysia boleh, tapi tak adalah. Kita pun ada juga kan, mungkin sederhana lah. Indonesia, dia biasanya kalau tengok Bangladesh ke Afrika boleh lah. Kalau negara tu dia besar, bukan besar, masyarakat dia terlampau banyak. Biasanya banyak akan ada yang keciciran. Tapi India ada yang memang ke depan masyarakat dia. Yang pandai tapi kerja Malaysia. Jadi tukang Dia kerja itu kemahiran rendah. Yang kemahiran tinggi contoh macam apa? Contoh kontraktor, architecture lagi, accountant, businessman, boleh lagi. Dia ada kemahiran yang khusus dia. Apa? Dia boleh tak kerja kat negara. Tak kerja kat negara dia. Sebab kalau dia kerja kat negara dia tak berapa maju. So hilang pekerjaan tu pun terhad. Sebab tak banyak benda yang, maksudnya syarikat yang buka-buka tu tak banyak. Kalau negara baju, kedai pun melambat. So dia orang daripada negara sana, dia orang pindah pergi sini. Maksudnya dia orang berhijrah lah pergi sini nak cari pekerja, sebab dia tahu kalau pergi sini ada orang nak ambil. Walaupun kerja part time macam cuci lantai ke ada, sebab kalau kerja hotel takkan tak ada orang mengemas, mesti ada orang mengemas bilik tu. So biasanya negara masyarakat yang dia kurang dia berkemahiran rendah, dia akan pergi ke negara-negara yang sederhana membangun, ataupun negara maju mungkin susah sikit negara membangun lah. Sebab negara membangun mungkin ada pekerjaan yang boleh untuk dia, macam Malaysia. Daripada Bangladesh datang Malaysia, daripada Indonesia datang ke Malaysia. Sebab kat sana dia orang dah lah dengan, contoh Indon, dia dah lah padat dengan masyarakat dia. Dia punya, orang cakap ekonomi tu tak adalah bagus macam Malaysia. Okey, tak bagus macam Malaysia. Kalau Malaysia ni dah kira macam level biasa-biasa je. Kalau dia level macam China ke, banyak kilang apa, mungkin semua masyarakat dia boleh kerja dekat situ. Tapi kerja pun perlahan. Tak ada duit, kenalah keluar, cari, pergi negara luar. Tu je antara sebab. So, bila kos yang lebih, okey, bila sebuah negara tu ramai pekerja, ramai masyarakat dia, biasanya kos dia jadi lagi rendah. Sebab apa? Sebab penawaran lebih daripada permintaan. Orang yang tawar kerja, ditawar diri dia nak kerja, ramai yang tawar. Sebab semua banyak masyarakat, tapi yang syarikat yang nak bekerja hanya, maksudnya tak banyak macam yang orang tawar. So bila penawaran lebih daripada permintaan, gaji akan turun lah. So gaji akan sikit, gaji akan turun. Sebab tu biasanya negara yang banyak masyarakat ni gaji dia rendah sikit, sebab penawaran kerja banyak. So faham tak kenapa tenaga buruh? Okey, contoh lagi. Apa yang contoh? Dalam buku teks ada tak bagi contoh? Okey, contoh-contoh. Negara apa yang antara yang paling banyak buruh, banyak masyarakat? China kan? Tadi dalam dari mana? China, banyak dari China kan? So, banyak syarikat dia buka kilang dia dekat sana. Dia sebab, maksudnya syarikat daripada luar dia buka dekat sana sebab dia tahu nak dapat pekerja senang. Lepas tu upah pun murah. Lepas tu bahan apa
Sebab negara dia besar, pun senang nak dapat. So better dia orang buka dekat sana. So tenaga buruh pun tak ada masalah. Itu salah satu contoh je. Bila dia dah upah dah rendah, dia kena bayar rendah, so untung makin besar tak? Besar. Bila untung besar, daya persaingan meningkat tak? Agak-agak meningkat lah. Bila untung besar, awak boleh buat R&D. Maksudnya buatlah research. Nah, produk tu makin berkualiti, makin maju, makin unik daripada orang. So, makin unik, orang pun nak belilah. So, kalau ada untung lebih, boleh upgrade lah punya barang yang sedia ada. Itu pentingnya untuk so, sebelum kita buat aktiviti, okey, ada beberapa kesan kalau syarikat besar, syarikat multinational, dia buka dekat negara luar. Satu, apa kesan dia? Risiko kehilangan aset sebabkan perang, dalaman atau luaran ataupun perbezaan ideologi ataupun pandangan politik. Contoh apa? Contoh macam Ukraine lah. So Ukraine sebelum berlaku peperangan, banyak tak syarikat kat sana? Banyak. Tiba-tiba benda tu berlaku tiba-tiba, Rusia serang Ukraine, hancur bangunan. So aset syarikat tu, mungkin owner syarikat tu kat luar tak ada masalah, dia kat luar negara tak ada masalah. Tapi syarikat yang dibina, kilang dia punya aset tu habis, hancur juga, kena serang juga. So masalah. Itu maksud dia, risiko kehilangan aset akibat perang dalaman atau luaran. Yang kedua, tenaga buruh yang tidak berkemahiran. Mungkin kalau dia buka dekat negara yang buruh dia berkemahiran rendah, macam dia buka dekat Indonesia, mungkin ada masyarakat Indonesia yang dia ambil pekerja tu yang memang tak reti langsung, yang dah ajar-ajar tak reti juga. So rugi tak? Rugilah, dia terpaksa tanggung, dia kena bayar gaji pekerja tu, kena bayar juga, tapi production tak berapa nak jalan. So rugi, dia rugi. Ataupun pekerja dia tak, pekerja tempatan dia tak bermotivasi pun, sebab dah kena bayar rendah, semangat tak nak bekerja. Tak semangat kan, buat ala kadar je lah kan. Cukup, situ je. Yang ketiga, risiko yang ketiga apa? Perubahan politik. Apa? So perubahan, senang cerita, risiko perubahan politik lah. Bila berlaku perubahan politik ataupun perubahan kerajaan, apa yang awak nampak sekarang? Kalau berlaku perubahan politik, perubahan kerajaan, apa yang awak nampak bila berlaku perubahan politik, perubahan kerajaan? Apa risiko kepada syarikat? Cukai. Boleh jadi, betul. Apa? Harga barang makin naik, bergantung. So dia cakap kat sini, bila syarikat tu dia dah masuk kat negara lain, kalau negara tu dia berubah kerajaan, mungkin mula-mula kerajaan yang asal dia cakap syarikat kerajaan hanya kenakan 5% cukai saja, cukai keuntungan, daripada keuntungan lah. Tapi bila berlaku PRU apa benda semua, kerajaan yang baru naik pula. Kerajaan, bila dah berubah kerajaan, dasar pun berubah lah. So bila dasar berubah, ikut kerajaan yang baru lah. Kerajaan yang baru cakap kena 10%. Syarikat tu dia dah kilang dah, memang operasi macam biasa, takkanlah
Nak buang pula tu lah, tak boleh lah, dia kena juga hadap sekali tu juga. So satu bebanan kepada dia lah. Ataupun tiba-tiba macam baru ni, waktu COVID, bukan baru ni, waktu COVID, tiba-tiba kita punya kajian sebelum tu PH betul. Lepas tu PN naik. PN cakap kena tutup, kena ada sekat, kena PKP disebabkan COVID kan. So syarikat terpaksa ikutlah. Kena ikut juga. Maksudnya mungkin ada peraturan-peraturan yang maksudnya pergerakan tu terhad. So aktiviti pengeluaran pun akan terbantuk juga lah sikit sebab dah terhad. Kejut kawan. So risiko yang keempat, mungkin menerima bantahan masyarakat tempatan kerana bayaran gaji rendah. Apa yang kau rasa? Kenapa? Yang tu? Yang ni. Kenapa yang ni? Kenapa dia cakap risiko bila syarikat tu dibuka dekat negara lain yang ni? Dia syarikat yang terpaksa syarikat tu tanggung bila buka dekat negara lain. Antara tu risiko tu. Menerima bantahan daripada masyarakat. Kenapa? Sebab dia bayar gaji sikit. Tapi kerja dia susah. Betul kan? Okey. Saya tak sini. Biasanya kalau sebab yang datang dekat kita, negara kita, syarikat besar-besar kan, syarikat multinational. So dia orang dah ada sistem dia lah. Maksudnya kena pensyarikat. Datang kena pensyarikat, keluar pun kena juga. Ada sistem dia ke apa ke. Kerja tu dah berat dah, tapi gaji kena bayar rendah je. So badai tak? So tak badai. Kita kenapa tempatan macam dibayar rendah padahal kena bayar tinggi sedikit sebab awak jual dekat negara kita, awak kan. So ada isu. So masyarakat pun bantal, naikkan gaji sikit. So akhirnya kerajaan pun cakap gaji minimum asal 1,000, mula berapa? 1,200. Lepas tu naik 1,500. Lepas tu naik lagi 1,800 ke 1,700. Sebab kena dengar juga daripada bantahan masyarakat. So syarikat tu pun terpaksa tanggung lah sebab dia tahu dia buka dekat negara orang, dekat negara kita. Yang keenam, kekurangan kemudahan asas. Okey. Ni faham tak yang ni? Tak faham? Okey, ada sebuah negara, dia teknologi dia sangat perlahan. Bila perlahan, senang tak nak berkomunikasi? Susah. Contoh, tahu tak negara Bhutan? Bukan Brunei, Bhutan. Negara Bhutan. Okey. Asal cerita ni lah Korea Utara lah, nak bagi nampak sikit. Korea Utara, penggunaan internet terhad tak? Sangat terhad. Masyarakat dia pun nak guna internet pun dikawal. So kalau syarikat tu dia buka kat Korea Utara, contoh, saya bagi contoh, dia buka kat Korea Utara, tiba-tiba dia dah buka apa-apa, dah keluarkan pengeluaran apa, tiba ada satu hari tu buat keputusan, hari ni kena keluarkan 5, asal keluar biasanya keluar 10,000 satu hari. Hari ni kita keluarkan 5,000 saja sebabkan kerja half day, kerja separuh hari je. Lepas tu nak sampaikan macam mana? Contohlah kerja dia balik rumah, nak sampaikan macam mana? Susah kan? Sebab internet dah lah dikawal, ada mungkin ada had dia. Benda tu susah nak komunikasi tu susah. So itu akan satu risiko firma terpaksa tanggung lah. Kalau nanti pekerja tu datang esok,
Dia datang, dah sedia datang 1 hari. Tiba-tiba bos cakap separuh hari. Dah ada perancangan, kenapa bos cakap lambat? Sepatutnya bos kena bagi tahu awal. Itu susah, dah ada satu isu lain pula. Tu pentingnya, tu antara risikonya. So kita Malaysia, kilang-kilang tak, syarikat multinasional tak ada masalah sangat sebab kita punya internet dah makin laju. Mula berapa? Mula? Sebelum 4G apa? Dia mula perlahan dulu. Waktu tahun saya 2009 tu susah juga lah internet. 3G, lepas tu dah naik 4G, lepas tu naik sekarang 5G. Makin laju kan internet. So nak komunikasi senang tak? Sesaat boleh sampai. Yang terakhir, risiko. Okey. Yang terakhir, mungkin ada sesetengah negara kerajaan dia, macam syarikat luar, dia nak buka dekat Malaysia. Lepas tu, bila dia buka kat Malaysia, kerajaan Malaysia cakap awak kena sikit lagi, nak habis dah. Keuntungan yang syarikat tu dapat, ada berapa peratus kena guna balik dalam Malaysia. Tak boleh bawa duit keluar. Maksudnya keuntungan tu tak sepenuhnya syarikat tu bawa keluar. So ini salah satu setangan dia lah. Itu risiko dia. Dia kena terima lah. Sebab itu dasar kerajaan sebuah negara ni tak boleh main langgar. Awak nak buka negara kita kena ikut undang-undang negara. So kena ikut. So bila dah buka itu susah lah. Dia terpaksa macam untung makin kurang sikit kan. Tapi masih banyak lagi. Faham ke tak faham? Yalah, dia kena belanja dia dalam negara. Yes, dia kena maksudnya duit sebahagian. Maksudnya firma, syarikat tu dia kena guna berapa peratus yang kerajaan dah tetapkan daripada keuntungan tu guna balik dalam sama ada dia buat bengkel untuk kerajaan pekerja dia ke, untuk kerja dia kemahiran dia makin naik ke, ikutlah kemahiran untuk ni pembinaan pembangunan kemahiran pekerja ataupun dia buat bagi bantuan kepada masyarakat sebab banjir ke. So duit tu sikit diguna untuk dalam negara semula. Tak boleh bawa keluar untung tu. Okey. Ada tak nak tanya soalan? Ada. So kita ada berapa minit lagi? Lagi 10 minit. So kita soalan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ikutlah 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ingat nombor masing-masing Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So nama nombor tu kena jawab lah. So kita spell. Jawab guna mat Tiga puluh. So 30 antara orang akhir. 30 tak ada. So 30 tak ada. Lagi sekali. Nombor 9. Apa nombor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tahu tak kiraan ni? Perempuan nak belah mana? Belah sini, belah sini? Okay. Soalan dia apa? Baca kuat. Tengok soalan dia. Berikan contoh syarikat multinasional dari luar negara. Okey, satu je. Satu je. Contoh Tesla.
Saya selak. Lain? Dia masuk yang baik dia nak masuk LV. Okey. Tekan pula. Kau sebelah. Remove. Tekan je. Tekan abang, tekan abang. Lo, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay, 18. 18. So, soalan dia. Uraikan pelbagai sukatan perdagangan. So, tadi perlindungan perdagangan. Kenapa syarikat mata nasional dia nak buka dekat negara lain sebab daripada aspek perlindungan perdagangan. Sebab apa? Huraikan. Sekejap bagi saya bayar. Jadi tengah main je. Lambat. Beri ke? Kalau main nanti tak dengar kau jawab. Sebelum. Baik kan? Halo. Okey, lain diam. Sebab yang uraikan cukai dengan kadar dengan kos mengikuti yang rencana uraikan. So, bila dia buka dekat negara luar, kos import dia, cukai import dia pun makin kurang lah sebab dia dah buka dalam negara dia. Tiga belas, apa? 11, 12, 11. Apa soalan? Nombor tak ada sih. Konsep globalisasi. Apa konsep globalisasi? Dah cakap waktu mula kelas tadi. Apa tu globalisasi? Konsep globalisasi. Apa konsep globalisasi? Tak faham? Proses interaksi. Apa tu globalisasi yang faham? Tu globalisasi. Masuk dia. Masuk globalisasi. Okey, masuk. Interaksi. Integrasi adalah misi. Antara manusia. Tak lengkap lagi. Ada sikit lagi. Tak lengkap lagi. Ada sikit lagi. Yes. Yang pelbagai negara tu enak. Berbagai negara je. Sebab kalau tak ada pelbagai negara tak masuk. Tak ada negara. Okey. Ada lagi masa? Dah habis lah. Kan dia benar. Tak boleh ya. Sembilan hari. Wih. Tiga. Bawah 10. Kenapa? Kejap. Batal. Asyik nombor 10. Saya buka kedudukan. So, dah dengar? Cepat. So, apa soalan? Yang lain sekejap. Yang lain. Selamat ya kawan dulu. Sabar. Sikit lagi. Okay. So, soalannya, kenapa syarikat mata nasional buka dekat luar negara? Sorry. Kenapa?
Syarikat? Berbeza dia di mana? Nak luaskan pasaran lagi? Dia nak luaskan pasaran untuk memaksimumkan keuntungan. Lagi, kenapa dibuka kat luar negara? Inilah. Sebab sebab apa tak? Sebab ayat awal je, ayat awal. Nak kena guna mic ke saya? Okey, saya guna mic. Sebab nak kemahiran, nak luaskan lagi pemasaran, nak memaksimalkan keuntungan dengan kemahiran barang yang dekat luar negara tu, bahan mentah. Macam mana? So, sekedar yang lelaki, sabar sekejap, sikit lagi habis. So, syarikat, kenapa syarikat Mother National dia buka dekat luar negara? Ada 5. So, pertama untuk luaskan pasaran. Kedua sebab perlindungan, sebab tak nak kena perlindungan, tak nak kena sekatan perdagangan daripada kerajaan. Yang ketiga untuk sebab kos pengangkutan yang mungkin lagi tinggi. Yang keempat sebab apa? Apa? Bahan mentah. So kat sebuah negara dia ada bahan mentah dia yang tersendiri. Yang terakhir apa? Sebab negara tu dia ada tenaga sabar-sabar. Dia ada tenaga buruh dia yang dia ada kemahiran dia yang tersendiri. Yang ni negara dia mungkin negara kemahiran dia rendah. Negara ni kemahiran dia tinggi. Bilangan tenaga buruh dia okay. Last. Nampak siapa? Nanti tinggal. Faktor syarikat dalam operasi antarabangsa. Jadi macam faktor dalam faktor syarikat dalam operasi antarabangsa. Sama juga? Yes, sama juga. Soalan je lain. Diterima lah. Baca soalan, betul bagi jawapan. Sebab nanti kawan tanya, kenapa? Jadi, betul. Okay. Tak. Lagi dengar. Okay, cepat. Senaraikan? Soalan dia macam ni. Senaraikan faktor-faktor yang mendorong syarikat dan syarikat tu dia mencuburi dalam dia terlibat dalam operasi antarabangsa. Maksudnya senang cerita kenapa syarikat tu dia pergi buka kilang dekat luar negara. Ulang lagi. Soalan je lain. Okey. Luaskan pasaran yang kedua. Dengan perdagangan yang ketiga. Kos pengangkutan. Okey. Thank you. So, so dah habiskan masa pun. Kerja rumah. Besar dia kerja
rumah. Nak hafal? Tak apa. Tak dapat buat? Tak apa. Sebab orang ada syafawi kita tak? So fokus syafawi dulu. Siapa yang dah? Buatlah. Yang tak siap lagi, yang belum, fokus syafawi, okey? Tapi saya nak kerja rumah. Kerja rumah. Lima satu, lima satu je. Lima satu tu sikit sangat, pendek je. Lima satu. Kita sekarang pusat berapa? Lima satu. So kesimpulan hari ni, saya nak seorang lelaki, seorang perempuan. Cepat, siapa nak? Lelaki? Dan pilih seorang. Yang belum jawab, yang belum jawab. Finish eh? So kesimpulan hari ni yang awak dapat belajar, saya nak simple kan? Okay. Okay. Yang lain bagi kawan dekat. Okay. Sekejap, kalau nak cakap. Okay. Okey. Oleh. Ya Allah. Lagi kena berani. Laki berani. Naik mandi. Betul salah lagi kita. Naik dah selalu dah. Sedangkan? Kemal. Betul, tidur jadi. Kalau ni kau boleh. Tak faham? Cuba. Cuba jawab juga. Cuba. Apa yang dapat hari ni? Dapat? Cuba je. Boleh. Cuba. Okey. Apa yang dapat hari ni? Bagi tahu saya, kenapa syarikat multinasional, syarikat besar, dia nak buka kilang dekat luar? Nasi ayat awak. Kenapa? Oh ni, goreng dia mal. Pasal lima dia, goreng pasal lima ni. Untuk luas pasaran. Lagi. Yang dapat apa Kenapa dia ni? nak luaskan pasaran? Kenapa dia nak luaskan pasaran tu? Okay, kenapa nak luaskan pasaran? Meningkat kamu. Untuk meningkatkan apa, Pas? Untuk meningkatkan keuntungan. Betul, Man. Kenapa? Dia dah tak ada sekarang tu. Okay. Yang perempuan? Orang? Ha? Yang ni dah. Okey, yang tu boleh keluar. Yang belakang saya tak dengar suara. Kesimple hari ni, sikit je. Okay. So simple. Sekejap. Okey. Sikit lagi. Okey, simple. Itu negara yang memiliki syarikat tu, tapi dia bagi manfaat dekat negara yang syarikat tadi buka juga. Okey, faham. So, kalau cakap dia bukan bagi manfaat sahaja dekat syarikat tu, dia bagi manfaat juga dekat negara yang dia buka tu. So, saya rumuskan. Syarikat dia buka kat luar negara sebab kat luar negara banyak pelanggan. So banyak pelanggan dia, sebab tu dia nak luaskan pasaran. So dapat banyak untung. Kos dia bila buka dekat negara asal, dekat negara baru, kos pengangkutan makin murah. Sebab makin dekat dengan pelanggan yang kita nak luas pasaran tu. Lepas tu bahan mentah dah sedia ada dekat negara yang baru tu. Macam sayur ke apa dah ada dekat situ. Lagi kita pun boleh bebas daripada, terlindung daripada cukai ataupun sekatan perdagangan tu.
Lepas tu, tenaga kemahiran yang kita boleh dapat lah, tenaga buruh dekat negara tersebut lah. So, itu kesimpulannya. So, thank you semua. Dah boleh balik. Dah. Yang kerja atas, cepat-cepat pergi sampai. Man. Ada ya tak kau? Hilang lah. Masa hilang lah. Baru nak tangkap Akmal. Lagi ni ada lagi. Ada. Sekejap. 5 nasi. Saya ada buat kelas pendengaran asal berusaha Malaysia. Hari Khamis 3 suku hingga 4.30. Saya nak sebagai hari yang daftar dalam 3 orang je. Senang cerita berusaha tu, tahu tak forest kita main mata wang, tak boleh. Alah, yang besar kita main saham. Saham ada yang kita mana? Saya nak ajak Asas je dulu, nak peminat. Cikgu dah main tahu. Saya beginner, so baru try lagi. Ada tak dapat? Ada rugi juga. Ada rugi ada untuk saya nak jawab supaya sebab korang mau muda lagi. Nanti dah masuk U, maksudnya sambil sebelum nak masuk U baca buku untuk pelaburan apa. Masuk U nanti ataupun diploma akan dapat beasiswa ataupun duit daripada mak ayah apa kan. So dah boleh save sikit-sikit sebab untuk simpan nak labur. Labur tu tak ada siapa yang paksa, awak sendiri yang mainkan macam mana nak turun-turunkan awak yang menjual. Tak ada ejen, tak ada. So tak ada rugi tak untuk diri awak tu, sebab tu untuk saya income je. Saya nak benda tu ilmu. Dia saham nanti saya tanya kat kelas. So Tapi kan tak tahu. Dah pin apa tu? nak tu yang pen ada saya. Ada pen. Dia kat cikgu ajar. Saya ajak asal je. Sebab saya nak dedah yang asal-asal je. Sebab 1.5 jam tak cukup. Siapa yang join ni? Terima kasih ada 3 orang dah join. So saya ikutlah, saya tak paksa pun sebab saya buka pada 1.5 kata 5. 5 orang ni. Sebab dah tu dalam 5-6 gitu je lah. Sebab saya nak fokus. Saya tak nak. Boleh lambat ni dia tak makan. Kau nak soal adik kau Ya. Nama? So nanti ajar lah kau. Amanah lah dia, amanah. Nanti saya ajar. Ada orang dia. Bagi boleh tak bagi esok nama? Bagi esok nama. Balik pulang tak. Cik, kau ni. Cuma apa? Saham. Bukan merah. Pada merah. Oh, tadi.